Baik. Sambung buku kita pula lah. Pukul sebelah dah kita. Kita pergi kepada dosa yang kita ulang balik, undur balik. Kita hari tu dah sampai 20. Kita undur pada dosa yang ke-17. Saya rasa kita baca dah lah. Lalu dah itu. Tak ke? Tak lalu langsung Tak ada langsung, tak lalu. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi kembali kita kepada bacaan dari kitab Dosa-Dosa Besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, yang mana mengumpulkan senarai dosa-dosa besar yang ada dalam Islam. Di mana kita di awalnya kita tahu dosa besar ni adalah dosa yang Allah janjikan laknat ataupun azab ataupun diancam dengan api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Walaupun kita tahu semua bentuk dosa adalah larangan Allah dan membawa kepada neraka, tapi dosa-dosa besar adalah dosa yang menerima ancaman secara khusus, sama ada dengan laknat atau azab atau dipersiapkan tempat di dalam neraka. Maka termasuklah dosa yang kita nak baca hari ini ialah dosa yang ke-17, homoseks. Homoseks, iaitulah seks sejenis. Seks sejenis. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan kepada kita dalam kitabnya yang mulia tentang kisah kaum Nabi Lut yang dalam sejumlah tempat dalam kitab sucinya yang agung. Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam nota kaki firman Allah Subhanahu Wa Taala, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh zalimin biba'id. Maksudnya, tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, yakni kami balikkan. Apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut? Balik bumi ni macam mana? Dia diangkat ke langit, bumi dia. Kemudian dibalikkan. Kemudian dihujani dengan hujan-hujan batu dan akhirnya mereka dihempap sehingga ditenggelamkan dalam perut bumi. Lebih kurang macam itulah. Dia angkat ke atas lah. Diangkat kemudian diterbalikkan dan dihumbankan ke. Itu yang disebut Laut Merah tu. Laut Merah tu dia rendah lagi daripada paras laut. Memang dia bawah tu, dihempapkan ke bumi. Jadi ini azab. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mereka ni dalam beberapa tempat dalam kitabnya yang agung, dan bahawasanya Allah telah membinasakan mereka kerana perbuatan mereka yang keji. Dan kaum muslimin semuanya dari semua golongan dan mazhab telah berijma'. Ijma', apa maksud ijma'? Sepakat. Telah bersepakat bahawa praktik homoseksual adalah termasuk di antara dosa-dosa besar.
Di antara termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun." Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki dari manusia dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah mengatakan mereka yang mendatangi lelaki dan meninggalkan wanita adalah orang yang melampaui batas. Di sisi agama, homoseks lebih keji dan lebih buruk dari zina. Okey, dalam agama pelaku liwat lebih keji dan lebih buruk dari zina. Sebab kita tengok dalam beberapa perkara. Pertama, larangan zina ada. Larangan homoseksual juga ada. Tapi larangan homoseksual Allah Ta'ala sebut tentang kisah kepada kaum Nabi Lut dan azab yang menimpa mereka. Sedangkan larangan zina Allah Ta'ala sebut tentang hukumannya. Dan bila dibandingkan, kalau zina hukumannya apa? Disebat 100 rotan bagi yang belum berkahwin. Yang dah berkahwin atau pernah kahwin. Sama ada dia ni dah berkahwin, ada isteri, atau pernah berkahwin, kahwin pun dah cerai, dia jadi duda. Atau wanita kahwin, dia jadi janda, kemudian dia berzina. Hukum dia apa? Direjam dengan batu sampai mati. So, dua-dua ni berat. Tapi banding liwat ataupun homoseks, dia lebih dahsyat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia lebih dahsyat. Kerana apa? Kerana dia dua perkara, melanggar larangan dan melanggar fitrah. Adapun zina, dia langgar larangan, fitrah masih lagi dalam fitrah. Makna disuka kepada wanita ni memang Allah Ta'ala suruh kita suka kepada wanita. Nabi SAW pun dijadikan kecintaan Nabi pada wanita. Sehingga akhirnya Allah meletakkan dalam diri kita syahwat untuk seorang lelaki mengahwini wanita demi kelestarian alam ini. Kerana Allah Ta'ala kata, وَبَثَّ مِنْهُمَا rijalan kathiran wa nisaa. Daripada Adam dan Hawa, Allah Ta'ala jadikan daripada mereka berdua lelaki dan wanita yang ramai. Daripada mana asalnya ramai ni? Kerana satu perkara Allah Ta'ala letak nafsu dalam diri seorang lelaki, atau kita panggil sebagai syahwat. Dia tengok kepada wanita ada tarikan, ada magnet dia. Bila tengok je dia memang tertarik. Memang itu adalah sifat asal yang Allah Ta'ala letak dalam diri manusia. Kalau tengok tu tak tertarik, itu tak normal. Kalau tengok tertarik, itu normal. Pasal apa? Itu fitrah yang Allah Ta'ala jadi. Tujuan apa? Supaya manusia ni berkembang. Kalau tiba-tiba orang tengok tak ada nafsu, macam mana manusia nak berkembang? Betul tak? Sebab tu disyariatkan perkahwinan. Dan dijadikan manusia, lelaki mencintai wanita, wanita mencintai lelaki. Kerana antara sifatnya menyebarkan keturunan manusia. Tiba-tiba ada manusia lari daripada fitrah ni, dia pergi betul-betul untuk melampiaskan nafsu. Nafsu tu ada, Allah Ta'ala bagi kat kita, nafsu memang ada. Tapi Islam, Allah bagi nafsu untuk satu maslahat, iaitulah mengembang biakkan keturunan manusia. Okay? Sehingga semalam saya cerita dalam bab talbis iblis.
bukan sekadar mengambang-biakkan. Allah Ta'ala jadikan pada sudut perkahwinan tu kebaikan yang banyak. Ketenangan, menundukkan pandangan, panggil apa tu, melestarikan keturunan, banyak. Sehingga kebaikan yang Allah tawarkan dalam perkahwinan tu terlalu banyak. Pahala mendatangi pasangan dikira pahala sedekah. Bila mengandung dapat pahala. Bila gugur dapat pahala. Bila mengandung, lahir dapat pahala. Menyusu dapat pahala. Membesarkan anak jadi anak yang soleh ada lagi pahala. Kalau dia mati sebelum baligh, dia tunggu di syurga. Kalau dia hidup sampai ke umur dewasa, dia mati sebagai orang tuanya mati, dia meninggalkan anak yang saleh, dia dapat doa kebaikan kepada syurga. Daripada awal sejak dia kahwin sampailah dia meninggal, seluruh kehidupan dalam perkahwinan adalah ibadah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besarnya pahala. Galakan pasal apa? Supaya Allah nak suruh kita channelkan syahwat yang dia letak dalam diri kita pada jalan yang benar. Sebab ada maksud Allah Ta'ala bagi. Bukan kita guna seperti dengan ciri kebinatangan. Nafsu ada, jangan guna untuk secara kebinatangan. Tak. Guna sebagaimana yang disyariatkan. Tiba-tiba ada orang, dia betul-betul nafsu tu kerana nafsu. Kalau kata orang homoseks ni, dia buat apa? Betul-betul kerana keseronokan. Tak ada maksud lain. Nak keturunan. Tak. Nak kenapa? Ketenangan. Tak. Tak ada. Bukan, malah fitrah dia akan jadi orang yang memang mental lah bahasa kita. Melanggar normal kehidupan. Jadi Allah Ta'ala sangat murka kepada perkara ini. Dan azab dia lebih berat daripada hukuman bagi orang yang berzina. Kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala dah buktikan bagaimana marah dan murkanya Allah kepada pelaku homoseks. Di sisi syarak, hukuman dia apa? Okay. Nabi SAW bersabda dalam kitab yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, uqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Bunuhlah pelaku dan objek pelakunya. Maknanya orang hak kena liwat dan pelaku liwat, dua-dua hukuman bunuh. Sama. Kalau dia kena rogo, bab lain lah. Itu tak izin lain. Kalau dia ni dua-dua tu memang nak lagu tu, dua-duanya dihukum bunuh. Okay? Kerana beratnya hukuman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya Allah Ta'ala letak kemudaratan yang besar dalam tu penyakitnya. Saya jumpa seorang doktor pakar di hospital besar di Kota Baru lah. Dia selain daripada dia jadi dia hospital dia pakar respiratory, pakar pernafasan. Tapi di klinik yang sama, sebab bangunan tak cukup, jadi klinik tu pada hujung minggu dia jadi pusat rawatan dan kaunseling untuk pesakit-pesakit HIV. Di klinik dia tu saya pergilah, kebetulan saya pergi. Dia pun pernah buat haji dengan saya, dia jumpa dia pun cerita, Ustaz, dia kata kalau dulu statistik yang datang ke klinik ni untuk kaunseling dan sebagainya, kebanyakan orang yang terlibat dengan HIV adalah dadah, kongsi jarum. Ni dulu, Ustaz, dulu. Sekarang ni trend seluruh negara, HIV penyumbang paling besar adalah dipanggil man to man, dipanggil. Gay lah bahasa dia, liwat. Pastinya Allah Ta'ala dengan kemurkaan dia, itu kalau dia bagi liwat tu, dia bagi HIV tu kira peringatan berat, tapi belum lagi seberat dosanya kaum Nabi Lut. Nabi Lut hancur lebur terus. Jadi kita kena akui bahawa zaman sekarang ni zaman yang sangat-sangat mencabar. Anak-anak lelaki, saya baca dalam kitab semalam Talbis Iblis.
antara sebab kenapa berlakunya homoseks, punca dia sebab apa? Selain daripada kita kata kempen, dia ada faktor luaran, ada faktor dalaman. Sekarang ni ada kempen yang digerakkan untuk menormalisasikan benda ni. Sehingga dia panggil dia panggil rainbow band lah, flag lah dia bagi. Hatta kalau perasan kita duk main hak ketek-ketek tu apa? Hak yang flip-flip tu. Yang mainan budak-budak yang kita tekan. Pop-pop tu, apa? Pop. Dia panggil pop it ah. Pop-pop tu. Dia pun dengan warna rainbow. Daripada budak lagi dia dah train kita untuk terima color rainbow. Asalnya okey, tapi dia gunakan benda tu supaya normal dalam minda budak-budak. Dalam kartun dimasuk. Apa? Memang colourful. Lepas tu ada yang satu warna ada, tapi tiba-tiba keluar colourful. Bila saya tengok ada seorang syekh tu, dia kata kalau perasan dulu dia hanya target orang-orang dewasa. Sekarang ni dia dah target sampai ke tahap kanak-kanak. Dalam kartun dah masuk, Walt Disney dia pun dah masuk, Netflix dah masuk, semua dah masuk. Dia ada kempen peringkat global untuk normalisasikan benda ni. Dan dia sudah sampai satu tahap dia boleh push satu negara untuk terima keadaan dia sebagai orang-orang yang gay lah, lesbian dan sebagainya. Jadi ini faktor luaran yang sangat-sangat bahaya. Kecil-kecil budak pun dah tengok. Faktor yang kedua yang kita kata bahaya juga, saya baca semalam dalam kitab Talbis Iblis, ialah faktor orang meninggalkan perkahwinan. Tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Bila dia tak nak kahwin, tak ada jodoh, cerita lain. Hak tak nak kahwin ni ada dua sebab. Yang pertama sebab kezuhudan, tak nak ke dunia. Ini berlaku termasuk kepada orang-orang agamawan. Orang bukan agamawan lah, orang yang berada dalam bidang agama. Sebab kerana zuhud, kata Imam Ibnul Jauzi, orang zuhud terhadap wanita, ada 3 implikasi buruk. Ada 3 implikasi buruk orang yang zuhud terhadap wanita. Maknanya zuhud tak nak kahwin. Aku tak nak kahwin. Tengok, kadang-kadang dia tengok je, waktu dia tunggu doa, tapi dia tak nak kahwin kerana kezuhudan. Sedangkan dia adalah kerahiban yang berlaku dalam kejahilan. Apa maksud kerahiban? Orang nak jadi rahib, ahli ibadat, nak jadi warak, jadi seperti monk, father church yang tak nak kahwin. Dalam Islam tak, Nabi sunnahkan kita kahwin. Ada orang mencari kerahiban dalam bentuk yang tidak dia syariatkan, semisal tidak kahwin. Dia pun kata, kenapa tak kahwin? Nanti kahwin ni jadi cinta kepada dunia. Jadi kahwin ni jadi lalai dari mengingati Allah. Dia kahwin, dia lupa. Dalam syariat Islam, kahwin tu dapat pahala, bersama isteri dapat pahala, mengandung dapat pahala, beranak dapat pahala, menyusu dapat pahala, ayah keluar cari rezeki, buat balik rezeki dapat pahala. Nabi kata 4 dinar. Dinar yang kamu infak fi sabilillah. Dinar yang kamu bayar untuk guna merdekakan hamba. Dinar yang kamu bagi, satu lagi dinar yang kamu bagi untuk apa yang ketiga saya? Dinar yang kamu bayar fi sabilillah. Dinar yang kamu apa tu? Yang kedua, dinar yang kamu merdekakan hamba. Dinar yang ketiga ni kamu sedekah. Dan yang keempat, dinar yang kamu bagi kepada ahli keluargamu. Infak untuk keluarga. Dinar yang paling baik di sisi Allah ialah untuk keluarga. Fi sabilillah. Nombor dinar, nombor 2 merdekakan hamba. Nombor 3 bagi sedekah. Nombor 4
bagi buat balik ke rumah, bagi kepada ahli keluarga. Ni kan. Nak tulis pesan ni tampar dekat peti sejuk ni. Ni nombor 4. Nombor 4 ni. Nabi SAW kata, yang paling baik di sisi Allah adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluarga. Jadi kalau orang tu warak, ya tak habis nak tulis tu. Ni memang kena tulis. Nak video tip. Aduh, alah. Ambil lah dalam ni boleh dah. Nah. Tapi kalau dah video saya kena ambil hadis matan tu betul. Mana dalil? Dia tanya dalil ni, dalil dia ada. Maknanya apa? Islam menggalakkan kita ni kahwin. Tu nak saya kata gitulah. Kalau macam ni Ustaz, ya. saya tak tahu Ustaz, kalau macam kalau anak saya nak kahwin dengan orang putih. So, saya kata okey, tak payah bayar mahar. Mahar Islam. Cara Ustaz kata tadi, macam tu ke? Boleh, tapi pastikan dia betul-betul masuk Islam. Betul-betul. Boleh ya kita buat macam tu. Maknanya harga Islam seseorang boleh dijadikan mas kahwin. Sebagaimana sahabat buat. Boleh. Tapi jangan sekadar lepas pada kahwin kita pun tinggallah dia. Tak, kita kena berdidik dia. Sebab ini harta yang kita miliki. Patutnya kita jagalah keislaman dia. Tapi mungkin Ustaz dia banyak duit Ustaz. Apa pula tak ada internet pula dah hari ni. Aduh, alah. Ada internet lah, ada rumah ni. Don't ask me again. Ya. Nanti kita jawab. Tu yang dia kata lagu tu. Dia kata. Orang lain tak kata. Allah tak kata lagu tu. Bahkan di sisi Allah, Allah yang pilih kita terima je lah. Sekejap. Macam mana? Sebenarnya kesian juga kat orang kan. Mesti orang suffer. Jiwa dia macam mana Ustaz? Katakan jiwa dia memang suka lelaki. Dia tak suka perempuan. Nanti kejap. Tak ada, tak fight pun. Tak ada dia. Sekejap ni. Saya macam hadis tu betul. Dinarun afdalu dinar. Okey, ni hadis ni menunjukkan infak yang paling besar pahala adalah infak kepada ahli keluarga. Di mana satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu dinar yang kamu infak pada jalan Allah dan satu dinar yang kamu infakkan dalam memerdekakan hamba. Kemudian satu dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin. Dan satu dinar lagi kamu nafkahkan ahli keluarga kamu. Maka pahala yang paling besar dari 4 dinar itu ialah pada yang kamu infakkan pada ahli keluarga. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa dalam sebuah perkahwinan Allah Ta'ala menjanjikan pahala bagi suami dan juga isteri. Bagi ibu yang melahirkan, mengandungkan, menyusukan, ada pahala.
Dan begitulah juga pada ayah yang mencari rezeki di luar, balik rumah untuk tanggung ahli keluarga pun ada pahala yang besar, lebih besar daripada pahala sedekah, lebih besar daripada pahala memerdekakan hamba, lebih besar daripada pahala menginfakkan harta pada jalan Allah fi sabilillah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang faham tentang agama kita. Baik, jadi kembali kepada isu tadi, ada orang tak nak kahwin kerana dia kata dia nak zuhud. Dia nak zuhud, dia tak nak kahwin. So tak nak kahwin ni ada implikasi buruk. Ada dua orang tak nak kahwin. Jenis satu memang tak nak kahwin sebab zuhud. Yang kedua, jenis tak nak kahwin sebab dia rasa perkahwinan ni membebankan. Dia tak nak. Harta dah ada, dah banyak dah. Kerja dah ada, cukup lah. Cukup sampai masa dia jalan dengan kawan-kawan, geng-geng panggil kelab wanita dia. Jalan sana, jalan sini, pergi sana. Dia kata, untuk apa aku cari suami? Aku dah happy dah macam ni. Orang lelaki pula suka pergi sana, pergi sini, tak nak kahwin lah. Pasal apa nanti kahwin dengan cari harta pula. Baik aku hidup sendirian. Jadi ada orang, dia menganggap perkahwinan satu bebanan sehingga dia tak nak kahwin. Ada orang menganggap perkahwinan menghalang daripada ketaatan kepada Allah sehingga akhirnya dia tak nak kahwin. Pada meninggalkan sunnah perkahwinan ada 3 kemudaratan, kata Imam Ibnul Jauzi. Yang pertama, mudarat pada kesihatan. Orang yang tak kahwin, dia tak sihat. Kerana sifat manusia, terutamanya bagi lelaki lah, orang wanita kurang sikit. Sebab wanita ni dia ada kitaran haid dia yang dia keluarkan kotoran-kotoran dari tubuh. Setiap bulan bila datang keluar kotoran dia. Orang lelaki tak keluar. Bila orang lelaki keluar, melalui air mani dia keluar. Bila dia tak keluar melalui mani, apa dia buat? Dia akan jadi macam satu panggil keadaan stres, sakit, mudarat pada diri dia bila dia tak kahwin. Ni orang lelaki. Nombor 1. Nombor 2 mudarat dia ialah, mudarat yang kedua, bila dia mula-mula meninggalkan perkahwinan, dia mari rasa lepas daripada tu keinginan yang membuat-buat kepada wanita, sehingga akhirnya menyebabkan bila dia kembali semula kepada wanita, dia kembali dengan sifat yang tidak normal. Pasal apa? Dia telah meninggalkan perkahwinan pada asal. Dia datang, dia buat benda pada wanita dengan sifat yang tidak diajar dalam syariat. Mungkin dia jadi penzina, mungkin dia jadi perogol dan sebagainya. Kerana apa? Sifat dia tak nak meninggalkan perkahwinan pada asal, menyebabkan keinginan yang membuat-buat sehingga tak tertahan, menyebabkan dia mendatangi wanita dengan sifat yang tidak disyariatkan. Yang ketiga, mudarat yang ketiga ini bahaya. Ini berkaitan dengan dosa kita sebut ni. Bila meninggalkan perkahwinan, dia akhirnya bergaul dengan lelaki. Dan dia jumpa lelaki-lelaki yang handsome, yang tidak berjanggut, yang muka dia macam wanita, yang berperwatakan lembut, dan akhirnya dia pun terjebaklah dalam dosa homoseks. Oh, universiti banyak. Dekat bukan setakat universiti ni. Orang ada tengah bina badan dengan gym tu. Oh, banyaklah. Padahal nak bina badan, tiba-tiba duk tengok orang tu sado, dia jadi macam ada pula keinginan kau tu. Kalau jiwa dia cakap pasal jiwa dia. Saya ada kawan pondan, dia kahwin, ada anak 2. Dalam between dia kahwin tu, dia ada skandal dengan boyfriend lama. Astaghfirullahalazim. Saya kata macam ni. Sebenarnya itu alasan tu sebenarnya alasan sembang je. Alasan tu dia buat-buat dan dia melayan bisikan syaitan dalam diri dia. Sebenarnya itu adalah bisikan syaitan. Apakah kita nak kata Allah telah tersalah mencipta? Allah cipta tubuh lelaki, tiba-tiba Allah Ta'ala masukkan jiwa perempuan. Allah salah dalam ciptaan? No such thing. Tak ada. Allah bila ciptakan seorang lelaki, fitrah lelaki ada pada dia. Allah bila ciptakan wanita, fitrah wanita ada pada dia.
Sebab tu seorang budak kecil, wanita, dia suka kepada mainan, masak-masak, baby dan sebagainya. Bila dia berubah perwatakan dia, bila dia mungkin malam membesar, fitrah dia dipesongkan. Oleh apa? Oleh orang keliling dia. Ada orang mak ni nak anak perempuan, dapat anak lelaki, dia pakaikan baju perempuan kepada anak dia. Akhir sekali dia membesar dengan jiwa perempuan. Allah tidak pernah salah mencipta, didikan yang salah. Tak boleh. Kita kena jadikan dia. Kawan saya di Chechnya, Chechen, dekat dengan Dagestan, yang Habib punya tu. Dia kata dia kata tak ada orang bonda nampak kami. Pasal dia sangat pejuang kan. Kalau ada tiba-tiba anak jadi lembut, satu orang panggil aib besar dalam kalangan keluarga, ayah dia akan buat apa? Ajak anak ni, jom kita masuk hutan. Dia bagi kapak satu, dia tinggal anak dia dalam tu. Kalau tak keluar sebagai lelaki, jangan balik. Akhir sekali anak terpaksa survive. Bila survive, dia jadi lelaki. Sebab sifat fitrah dia akan keluar. Kita ni, masalahnya kita yang layan. Nak marah sikit, janganlah. Nanti anak saya ni janganlah. Kita dah memperempuankan dia. Pergi sekolah pula, cikgu pula duduk bersolat gitu, budak duduk tengok cikgu comel, cikgu aku nak jadi macam cikgu juga ada. Akhir sekali fitrah dia lari. Pada asalnya kita ni fitrah, Allah Ta'ala tak pernah salah dalam menciptakan. Yang salah adalah didikan. Pergi universiti, jumpa orang ni, kawan tu kawan ni pula pergi clubbing, pergi situ. Akhir sekali termasuk dalam circle dia, nampaklah begini, makan pula hormon dan sebagainya. Nampak sendiri budak ni, dia ada terlalat dekat sini, dah nampak dah, terlalat tu je. Dia sepak bola pun dah macam lembut-lembut daripada kecil. So macam mana start? Lepas tu anak dia dah besar dah 30 jadi bondan Ustaz, pula bagi kenapa lah kita pergi sokong? Itulah didikan. Bukan hajah yang bagi first time kaftan tahu. Mungkin daripada kecil ada orang bagi kat kaftan kat dia. Akhir sekali dia tak ada rasa nak berubah untuk jadi orang lelaki. Abang dia sendiri kata kalau kau jadi, kalau dia dah keluar daripada rumah, pernah dia tu keluar, dia pakai maskara ke dia pakai lipstick, abang dia kata macam ni dengan dia, kau buat macam ni aku tampar muka kau, tumbuk berkali dah, still dia masih macam dia tak sekarang. Allahul musta'an. Kita tak keluarkan fitrah. Dan memang daripada lelaki kecil dia tak pernah dia keluar. Tai lalat bukan apa bukan sebab tai lalat tu dia jadi perempuan, tak ada. Kalau dia ni dia ajak ke kebun, ayah dia pergi bagi parang, bagi tukul, bagi. Saya daripada kecil ke mak saya bagi tukul dengan kayu, duk lokang, duk macam tu lah main kita. Permainan kita zaman kecil. Pergi naik panjat pokok tu, panjat jatuh rebah gini-gini. Itulah fitrah yang membentuk kita. Tapi zaman lah ni dah, anak-anak lah ni duduk dalam kesenangan. Zaman dulu tak ada benda ni, tak ada. Jarang kalau ada pun. Kalau ada pun jarang. Jalan macam tu lah benda. Zaman dulu mungkin khunsa ada. Lah ni yang memang jadian, banyak jadian. Bukan kata asal. Mungkin kita boleh terima hajah kata adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tak pernah, tapi dia dilahirkan dalam bentuk mungkin mak dia atau terlalu cita-cita nak anak perempuan, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi rezeki itu. Mungkinlah ada. Tapi zaman dulu kalau ada pun dia dijaga, tidak dibiarkan begitu. Akhir sekali dia membesar dan dikahwinkan dengan orang mana, dapatlah anak perinak gini. Akhirnya dia walaupun lembut tapi masih lagi lelaki. Sekurang-kurangnya lembut tapi tidak melanggar hukum Tuhan. Ni masalah ni, dah lah lembut pergi langgar hukum Tuhan pula. Dia tak kahwin menyebabkan dia terlibat dengan jenayah liwat yang sangat besar kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sapok lah. Kita kena nasihat lah. Kalau kita nasihat, dia gini, kita kalau tak kawan dengan dia, dia lagi teruk. Contohnya, maka tak bermanfaat untuk kita tinggalkan dia. Kita kalau kawan dengan dia,
kita pula jadi terpengaruh. Itu lagi bahaya, kita kena tinggalkan dia. Tapi kalau kita kawan dengan dia, kita boleh jaga diri kita dan kita tujuan nak kawan dengan untuk nasihatkan dia, itu adalah sifat pertengahan yang perlu kita ambil. Kalau kita tinggalkan dia, akhir sekali orang-orang jahat mari dekat dia, guna kesempatan dan tarik dia kepada dunia yang lebih kelam dan gelap. Itu tak boleh, itu melampau juga, melampau dalam meninggalkan. Kalau pergi berkawan dengan dia, sapak pula dia. Bagi tudung kat dia, bagi kaftan kat dia, bagi cincin, bagi gelang kat dia. Sapak pula gitu. Itu pun tak ada mana, kita telah memberi sokongan kepada kemaksiatan yang ada. Tapi kita kena berkawan dengan dia, ambil jalan tengah. Nak tinggal, orang lain akan serigala ambil. Nak berkawan, takut pula kita. Kita kena kuatkan diri. Kalau aku nak berkawan dengan dia, ada tujuan untuk memberi nasihat dan nak tarik dia kembali kepada jalan. Ajak dia pergi saya dalam kat sekolah, ada seorang daripada dulu zaman kecil lagi, dia masuk sekolah tingkatan 1 tu memang orang dah gelar dah. Orang panggil apa ni? Gelar, kita panggil gelar. Orang bagi nama, nickname untuk dia ni macam nickname yang apa ni? Pondan lah. Tapi dia dalam keluarga dia, mak ayah dia jaga baik, akhir sekali dia jadi hafiz, kemudian dia pun lah ni dah kahwin dengan anak, jadi ustaz dah lah ni. Alhamdulillah. Jadi maknanya walaupun tak adalah tua sangat, tapi sebab kita tak support dia daripada tu. Kalau orang support jadi. Sebab dia memang kita nampak lembut ni budak-budak, tapi alhamdulillah hari ni dia jadi ustaz, dia ada anak, ada keluarga, ada anak, keluarga. Alhamdulillah. Tak adalah lembut dia ketara sangat lah, sebab dia boleh pergi Mesir lagi. Saya ada seorang kawan saya tu, dia tengah buat satu program. Dia ajar orang naik kuda, berkuda memanah, dan dia namakan program dia sebagai Rijal. Rijal means lelaki. Mana program dia adalah untuk melahirkan lelaki yang berketerampilan lelaki. Orang genuine lah dia punya kelakian dia tu, biar apa ni, Allahu Akbar. Pasal orang lelaki zaman dah ni dia itulah, dia jadi macam dah lah, lelaki tu kurang dah daripada jumlah wanita. Di akhir zaman ni satu lelaki 50 wanita. Sekarang ni kita dalam separuh tu, satu lelaki 20. 20. Lepas tu daripada yang sikit ni, dia lah, dia sikit dah. 1:25 lah sekarang dah ni. Daripada yang sikit ni, terpaksa pula bersaing dengan lelaki-lelaki yang pondan. Buang pula separuh. Daripada separuh mungkin tinggal, daripada nisbah 25, tinggal lah 1:40 tinggal. Buang pula lelaki yang masuk pusat serenti lah, lelaki yang masuk gunung apa semua. Tinggallah mungkin lelaki tu, saya sebut semalam dalam kuliah, lelaki yang baik ni very limited edition. Limited edition. Saya kahwin kan. Kawan baju saya tu rumput memang kuliah. Itu dia boleh pesan kat saya, jaga suami dia elok, sebab suami saya nanti ramai sokong suka. Bahaya. Kalau sotong suka bahaya. Kalau perempuan suka menasabah, tak ada masalah. Jadi sebab tu kata macam pekerja saya Ustaz, pekerja saya pondan semua tak ada arwah. Lepas tu mula-mula saya nama betul dia Muhammad Saleh. orang panggil Sally. Tapi kita panggil Saleh. Cuba perhati bila sebut Sally, sampai dalam kartun Upin Ipin pun ada watak ni dimasukkan. Why? Malaysia pula tu. Abang Sally. Padahal dia Saleh. Kau panggil Saleh sudah. Kenapa kita nak masukkan dalam minda
Daripada kecil, kanak-kanak terpaksa tengok benda ni. Why? Tak selamat. Tapi kesian Ustaz dia apabila dia selalu tengok saya pun selalu bertazkirah juga. Dia ada try nak berubah. Okey. Kebetulan masa tu masa dia balik ke Johor tu memang dia dah sakit dah jangan mati lah. Towards the end tu Ustaz, I kata dengan dia sikit je, saya cakap dia tak mau. I kata dia banyak taubat lah dengan Allah. I kata dengan dia kata tak, memang lidah dia tak henti tinggal dengan Allah. Lepas tu sekali in between bila cakap dengan dia belum, dia minta excusekan saya nak solat sekejap. Dan tengok Ustaz, kakak dia cerita dia gunting rambut dia. Dia dah ada titik tau Ustaz. Dia dah titik rambut dia semua dah ada gunting pendek betul-betul. Masa dia mati tu insyaAllah saya tak tahu lah. Tapi saya dengar dia kakak dia kata dia dah Taubat. betul-betul dia rambut dah semua dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kalau dengar cerita orang taubat, kita jadi macam Allah nikmatnya. Satu sedih tu satu, tapi kata-kata besarnya anugerah Allah. Di saat orang yang begitu jauh daripada rahmat, tiba-tiba Allah boleh bagi hidayah untuk dia kembali kepada Allah. Dan kita harapkan agar dia berakhir dengan husnul khatimah. Jadi maknanya kita bukan memulaukan golongan ni kerana benci kepada mereka dah. Kita bukan benci kepada mereka, sebaliknya kita benci kepada maksiat yang dilakukan. Berarti kalau ada ruang untuk dia kembali kepada jalan yang benar, kita support. Bagilah kepada dia, sebab kita bukan benci individu dia dah. Kita benci adalah sifat dia berubah daripada lelaki jadi wanita, atau sifat kemaksiatan yang berlaku tu yang kita benci. Adapun orang tu secara individu, kalau dia ada ruang untuk bertaubat kepada Allah, kita tarik dia. Tarik dia, belanja dia, makan, berkawan dengan dia. Kalau dia kata since dia adalah best friend you, kawan dengan dia, bagi nasihat, you kena jadi lelaki. Pergi cari lelaki. Banyak macam. Kita bimbang orang kat Amerika lah ni, dia buat Iron Man, dia buat benda-benda yang melelakikan lelaki. Dia berlatih senjata, dia buat lari, gini. Kita kadang-kadang kita nak bagi beban pun kita rasa kesian kat anak kita. Tak nak bagi susah, nak basuh pinggan kat dapur pun kesian kat anak kita. Biar. Kena pula ada mate pula. Hidup dengan mate pula buat belakang. Dia pun bibik. Hidup dia pagi petang siang malam bibik je dia nampak. Dia tak nampak orang lain. Akhir sekali environment tu membentuk dia, fitrah dia berubah kepada orang tu. Dia banyak kepada main. Cuba bayang mesin rupu, nak cari orang mesin rupu pak kita pun payah. Kena import tukang mesin rupu, padahal mesin tu harga 200 je. Duk mesin gitu. Tu payah bang. Dia jadi macam tak tough lah, sangat tak tough. Allahul musta'an. Satu lagi dalam bab ni, saya jumpa dengan siapa tu? Kata apa, saya mendengar satu ceramah kuliah, dia kata satu lagi perkara, kita jangan cuba-cuba benda ni. Homoseks ni jangan pernah cuba. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai ujian bagi manusia, dia menjadikan benda ni seronok bagi pelaku dan seronok juga pada yang dilakukan kepadanya. Mungkin kita kata takkanlah ada orang panggil kena buat tu seronok juga. Pasal tu tempat dia buang najis. Tak. Ada satu keadaan, bila dia kena buat pun dia masih juga rasa seronok. Rasa kenikmatan yang ada. Sehingga akhirnya daripada orang yang diperlakukan kepadanya, dia akan jadi orang yang melakukannya. Biasanya begitu. Mula-mula di budak-budak tu dia kena liwat, lama kelamaan dia akan jadi ketagih, dia nak buat ke orang pula. Sebab tu kita kata dalam bab ni jangan pernah cuba-cuba. Sebab itulah dosa bab ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata di doktor pakar yang saya pergi, dia kata, ustaz jangan terkejut kalau saya cakap kalau ni orang-orang agama, makna pelajar-pelajar tahfiz, budak-budak kan banyak berlaku. Baru ni pun ada seorang ustaz di kes mahkamah kan, sebab dia
Tak tahulah tapi kita tak sangka dia kan. Sebab tu Allahul Musta'an. Saya pun tak tahu sangat. Saya sebut tu sebagai, adalah beberapa kes yang lalu dalam wall kita bila kita baca cerita tu kan. Jadi sebab tu jangan pernah bermudah-mudah dengan perkara ni. Dan bagi yang jawapan dalam syariat adalah mudahkan perkahwinan. Kahwinlah. Jawapan dia sebenarnya kahwinnya. Islam tu. Oh, dua-dua pun risau lah ni. Dulu kan kita ingat tok nenek kita dulu pernah sampai satu tahap mereka mengahwinkan anak di usia remaja. Kalau kita perasan dulu-dulu orang kahwin umur belas-belasan tahun dah kahwin. Kahwin awak pasal apa? Selamat. Ada selamat. Allahu Akbar. Dia pandai pula masuk zaman dulu, pandai lah pula dia, pandai-pandai lah dia masuk. Ya. Biar dia belajar lah. Tapi sekurang-kurangnya dari satu sudut dia selamat daripada fitnah ni. Kalau masuk tu kita kata memanglah dia boleh lah belajar sikit-sikit. Tapi fitnah yang ada, sama ada fitnah zina ataupun fitnah homoseks ni ataupun LGBT ni lagi dahsyat, lagi besar. Alhamdulillah. Umur berapa kahwin? 22. Okay lah, Alhamdulillah. Maknanya kita, itulah untung kahwin awal. Dulu kita kata, anak 10 orang, anak 15 orang, 1 ibu 15 orang. Memang patutlah sebab dia kahwin umur 16, 17. 18 orang. Saya tabik lah. 18 orang. Situlah dia panggil maksud syariat sebenar. Syariat suruh kita buat benda tu kerana apa? Macam saya kata tadi, orang kata anak ramai susah. Lelaki yang berbalik rezeki pun dapat pahala pada setiap suapan. 18 orang dia besarkan, 18 orang mulut tu memberi pahala kepada dia. Ibu pula menyusukan 18 orang, 18 orang anak dia dapat pahala untuk dia. Kemudian bila dia meninggal, ada 18 orang mendoakan untuk dia, ya Allah ampunilah dosa kedua ibu bapa aku. 18 orang. Allahu Akbar. Hebat ni. Orang-orang dulu hebat. Walaupun dia tak hebat dari sudut teknologi, tapi dia hebat dari sudut kedua. Why? Zaman dulu dibesarkan anak pun tak secabar zaman sekarang. Kalau dia ada 18 orang pun, kalau tak mungkin, kalau zaman sekarang 18 orang, tak 18 tu rosak. Kita kata lagu tu, orang zaman dulu dia dengar lagu tu kan. Saya pernah, mak saya tak, dia kata zaman sekarang dulu tak mencabar. Dia kata, zaman sekarang ni pampers beli pakai buang. Zaman kita dulu basuh lamping dengan tarik tu cabaran. So kita kata tak mencabar dia. Dulu macam-macam lagi, sosial, TV dan macam-macam. Setiap zaman ada fitnah dia masing-masing. Ujian masing-masing ada. Cuma kita tak kata zaman dulu tak apa. Zaman kita ni ada je orang yang boleh anak ramai. Tapi suap belakang 4 orang sikit. Sekarang anak keluar pun risau. So in the end anak duduk rumah dengan depan TV kan. Sebab keluar pun tak selamat. Zaman dulu waktu saya kecil pun saya main luar okey je. Okey ya. Main dekat luar, main luar rumah. Saya dulu beza zaman dulu kan. Zaman dulu kalau kita hujan memang keluar main hujan, berenang, main kat longkang apa semua. Tadi jadi tubuh jadi tough. Lama-lama ni nak main hujan sikit nanti demam lah nanti tu. Jadi kehidupan tu, sebab tu kadang-kadang ada orang yang sampai satu tahap dia balik duduk kampung balik. Zaman Nabi dulu benda yang sama. Kalau kita kata 1400 tahun yang lalu,
Nabi SAW waktu lahir di kota Mekah, mak dia hantar duduk di kampung. 1400 tahun dulu Nabi sudah dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah. Kenapa Nabi tidak dibesarkan di kota Mekah? Pasal environment masa tu tidak membantu pembesaran. Sehingga akhirnya orang Quraisy hantar anak-anak pergi membesar di kampung. Dari sudut bahasa, dari sudut kesihatan, dari sudut budaya. Sebab dia asal kembali kepada, lah ni kita kadang orang kita bahasa pun, bahasa ibunda, sampai setak atuk dengan nenek tak faham nak cakap dengan cucu macam mana. Atuk dengan nenek speaking, cucu balik speaking. Atuk dengan apa benda cucu aku cakap ni, tak tahu apa. Bahasa kita dah terlalu moden lah, bahasa kita muda. Tahulah, mungkin saya terlalu konservatif kalau ke mana. Tapi sebenarnya begitulah cara kita membudayakan hidup. Baik, kembali kepada kitab kita. Jadi dari sudut hukum, pelaku liwat yang melakukan atau yang dilakukan kepadanya, dua-duanya dihukum bunuh. Dibunuh dalam Islam. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Laknat ni jauh daripada rahmat. Allah tidak akan rahmati. Maknanya jauh lah. Rahmat Allah ni banyak luas. Allah jaga kita, Allah kasih sayang Allah ni tak ada. Bila Allah hantar kata laknat, so kalau kita kata contohlah seorang ayah, sebelum ni dia jaga anak dia. So bila dia kata okey, lepas daripada ni mu bukan lagi anak aku, mu tak boleh terima apa-apa pun daripada kebaikan aku. Contoh, apa dari sudut agama kita panggil. Kalau ibu bapa kata macam tu, okey lagi lah. Pasal apa? Ada orang lain boleh support. Tapi kalau Allah yang kata laknat, berarti Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Ini adalah sebesar-besar perkara yang kita takut. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Nabi tak mengaku umat Allah, Allah dah laknat, habis kan? Lagi dahsyat daripada itulah. Sebab tu kita kata, kenapa kalau orang tanya, kenapa sampai kena hukum bunuh? Ni ada jawapan dari sudut saintifik pun boleh, dari sudut nilai pun boleh. Pertama dari sudut nilai, benda ni merebak. Benda ni merebak. Kalau dia tidak di kuarantin ke, tidak di, kalau kita kuarantin dia boleh merebak dalam tempat kuarantin. Masuk dalam penjara, habis semua penjara tu pakai dia. Jadi dari sudut nilai, benda ni merebak. Jadi bila orang dah kena sekali, dia pun merebak. Akhir sekali jawapan dia adalah bunuh. Bila bunuh, orang tu dah hilang, tak ada. Satu. Yang kedua, mereka membawa penyakit. Orang macam ni, dia membawa penyakit. Dalam kes kita hari ni adalah HIV. HIV tidak boleh diubati. Dia tidak boleh diubati. Ada satu kes sampai satu tahap, doktor yang sama saya cerita, pusat dekat Kota Baru tu, pusat rawatan dan kaunseling tu, isteri mari menangis. Pasal apa? Dia kata, doktor, saya tak tahu pun suami saya ni ada HIV. Daripada mana dia dapat? Rupanya dia ni ustaz buat dengan anak murid dia. Buat anak murid dia lelaki lah ni. Dia ada isteri. Lepas tu dia bersama pula dengan isteri dia. Jadi isteri ni jangkit disebabkan suaminya yang homo ni. Laki dia kena dululah. Laki kena dulu, lepas tu kena kepada dia. Dia mari menangis-menangis, dia kata. Kesian kat isteri dia. Jadi dari sudut hukum, mereka ni tak boleh dirawat dah. Cara yang ada dalam agama ialah mati lah. Apakah matinya dia anggap mati dia? Kalau dia mati dalam taubat, macam kita dah sebut dosa berzina sebelum ni kan, sahabat Nabi yang dia berzina akhirnya bertaubat dengan satu taubat yang Allah terima, kata Nabi SAW, kalau dibahagikan pada seluruh penduduk Madinah, saya cukup untuk Allah ampunkan mereka. Soal mereka mati, itu adalah hukuman di dunia. Kalau dia taubat, dia tetap masuk syurga insya-Allah. Bukan kata dia mati laknat masuk neraka. Kalau dia bertaubat kepada Allah,
dan dia hukum dengan sebab dia dosa dia, insya-Allah dia mati boleh ada ruang untuk masuk syurga. Ada ruang, bukan kita kata tak ada ruang. Cuma dari sudut kesihatan, kalau dibicarakan, macam mana kita nak merawat mereka yang terlibat ni tiba-tiba kena HIV, dan nak mengelakkan daripada disebarkan kepada orang lain, termasuklah keluarga macam dalam kes tadi. Maka jawapan yang terbaik dalam syariat adalah dihukum bunuh. Wallahualam. Tu sekarang ni setakat ni rejam lah kalau dia sudah ni, atau dihukum pancung. Dia sebenarnya orang putih dah buat benda ni dan fail. Dia bukan orang mati, tidak semudah yang disangka bila dia nak mati. Ada orang bila dia cucuk tu lama masa dia nak mati, sakit. Cara yang terbaik adalah cara yang Allah Ta'ala perkenalkan dalam syariat. Benar tu. Macam ginilah, kita tak tepi bahagian manusia. Kita ambil kepada binatang. Binatang, bila Nabi SAW sebut dalam hadis, Allah Ta'ala sebut, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan berbuat baik pada semua benda. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara ihsan, cara baik. Wa idza zabahtum fa ahsinudz zabhah. Bila kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Okey, kita ambil contoh dia dalam penyembelihan. Bila Islam kata menyembelih adalah cara yang baik, atau Allah Ta'ala memerintahkan kita membunuh binatang dengan cara yang baik, dan cara itu adalah sembelih. Ada orang buat kajian, mana baik kita sembelih ataupun kita matikan dengan cara yang kita letak karen ke, atau kita pukul otak dia, pecah kepala ke, ada hempak. Bila ditengok dalam sudut kajian sains, binatang yang paling relax dalam umur, dalam matinya, dia nak mati dan daging dia jadi sedap, urat-urat dia pun lembut, tak keras, adalah binatang yang dibunuh dengan cara sembelih. Sebab bila dia sembelih, kesakitan yang paling kurang yang akan hadapi. Kemudian dia ada nafas dia keluar darah sehingga akhirnya bersih daging tu daripada penyakit. Sebab darah ni membawa penyakit, jadi habis keluar, sehingga diharamkan kita minum darah yang keluar dengan sembelih. Kajian sains menunjukkan orang yang binatang yang disembelih, kesakitan paling minimum berbanding dengan cara-cara yang lain. Elektrik lagi sakit. Dia sekejap tapi sakit. Sembelih. Dan begitulah juga dalam hukum mati. Hukum mati antara wheelchair kena mati, terbakar. Sakitnya tak tahulah, tak amat sangat sampai bawa mati. Kalau mati dengan hukum wheelchair, elektrik wheelchair, mati sakit. Lepas tu orang tu tukar, injek pula ubat racun. Ketak mati. Berbanding Islam cara dia mudah ya. Duduk, potong belakang. Jangan potong depan. Islam tak pernah potong depan. Potong belakang. Duduk tunduk, potong. Bila potong, kita belajar sains, belakang ni dia ada satu otak kecil, kita panggil medulla oblongata. Ngaji dalam sains dulu kan. Medulla oblongata ni bawah ni dia kontrol semua. Kita ada otak kanan, kita ada otak kiri, dan kita ada medulla oblongata. Daripada ni turun bawah saraf tunjang. Bawah saraf tunjang sampai ke bawah. Dia kontrol semua. Duduk sini, belakang ni. So, bila seorang tu dipotong daripada belakang, sebaik saja dia putus, semua kesakitan yang dia rasa selama ni dah tak ada. So, dia mati dalam keadaan dia tak rasa sakit sedikit pun. Nyawa dia hilang, memang hilang lah. Tapi itu adalah cara yang paling baik dalam Islam. Walaupun kita tengok, dia baik untuk si
Orang mati tu baik. Kita tengok menambahkan ketakutan. Memang syariat tujuan dia nak suruh kita takut. Nak suruh kita takut. Bila orang tengok takut, tak buat adalah. Jadi itulah yang terbaik dalam Islam ni. Sebab tu baru ni kan ada cerita yang kes orang cabar hukum undang-undang agama di undang-undang. Walaupun dari sudut teknikal dia betul lah sebab benda tu berlaku pertindihan. Tapi itu teknikal undang-undang. Kita sebagai umat Islam, kita mesti melihat kita nak kuat kuasakan syariat Islam tu macam mana. Kalau step mula-mula ni pun dah kena sailang dah, tak boleh dah, macam mana kita nak pergi kepada step yang seterusnya? Atas tu, tapi nak buat macam mana payah dah. Bangkang lah, tolonglah dia bangkang lah, minta-minta lah dia boleh. Takkan lah, sama payah. Tapi saya nak katakan bahawa itulah dia keindahan syariat Islam. Kalaulah orang nampak macam mana Islam tu bawa kebaikan dari sudut nilainya, macam kes kita kata luar tabi'i ni, homoseks dan sebagainya. Kebaikan pada syariat tu terlalu banyak untuk kita tahu betapa nilai. Islam datang untuk menjaga kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah Taala kata, tidak kami turunkan Al-Quran untuk kamu jadi susah. Bukan. Bahkan Quran datang untuk memandu kita kehidupan yang lebih baik. Kalau tak ada Quran, lagi haru biru. Tamadun barat berhutang dengan tamadun Islam. Pasal apa? Sebab kita dibina dengan tamadun Islam. Baik, sehingga akhirnya kita boleh bawa kemajuan tamadun tu diambil pula oleh orang Eropah. Tapi sekarang ni Allah uji kita bila umat Islam tu meninggalkan syariat dia, akhir sekali Allah Ta'ala kita pula rendah kedudukan. Padahal Islam dah ada sebagai jalan penyelesaian untuk semua masalah kita. Jadi berkaitan dengan dosa homoseks ni, kita didiklah daripada kecil anak kita membenci benda ni. Dan biarlah ada seorang apa tu, kawan tu dia cerita, dia ada seorang lagi orang kaya juga. Bila dia duduk tengok anak cucu dia duduk bergaduh, dia punyalah happy. Dia kata, mak dia duduk marah, apalah kamu duduk bergaduh gini. Dia kata, alhamdulillah dia bergaduh tu tunjuk tu dia ada jiwa lelaki. Lepas tu dia mari pula, orang tu duduk cerita, duduk perempuan tu, minat ke perempuan tu, minat ke perempuan ni. Alhamdulillah dia kata, kurang-kurangnya dia minat ke perempuan daripada lelaki. Zaman sekarang ni sampai ke tahap tu dah kita ni. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan zuriat keturunan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang paling besar peranan lelaki adalah ayah lah. Ayah ni, ibu kena jadikan ayah dia lelaki betul sejati. Peranan ibu ni jangan suruh ayah dia jadi perempuan. Ayah dia kena, semisal contoh ayah kena pergi solat berjamaah di masjid, suruh pergi bergaul. Bila pergi sahur sana dia jumpa dengan lelaki-lelaki, duduk dalam circle lelaki-lelaki yang soleh. Akhir sekali wujudlah satu environment. Bawa pula anak-anak, kalau anak lelaki bawa pergi masjid, jumpa dengan kawan-kawan dan sebagainya. Dalam environment tu akhirnya kita mendidik. Lama-lama dia jadi belajar taekwondo, belajar boxing, belajar tu, lompat sana lompat sini, jatuh sana jatuh sini. Orang lelaki ni dia belajar dengan cara macam tu. Lalu dalam kelas gini kan dia tak minat mana, dia ngantuk. Jadi main phone lagilah duduk situ je. Dia punya muscle tu tak berkembang. Anak saya ada satu kan autism, anak saya ada seorang autism. Waktu saya pergi kat terapi cara kerja dia tu, memang kita kena buat train untuk bina muscle. Dia mula-mula dia tak boleh pegang pen pun tak boleh menulis. Jadi mula-mula kena bagi kuli yang ada dalam beg tu, kepal-kepal apa semua. Lepas tu saya sampai pekat nak suruh dia kuatkan muscle. Saya tanya doktor kat terapi tu kan, terapis tu, dia letak anak saya dekat bawah dada dia ni, macam buai, kena letak dada dekat ni, tangan turun ke bawah, main permainan dengan keadaan
tangan. Pasal saya kata nak suruh darah ni turun ke bawah dah. Oh, saya kata macam ni. Tak apa. Saya pun balik fikir, aku kalau macam ni aku boleh buat. Buat macam mana? Saya pun balik rumah. Rumah saya tu luas dia daripada sini mungkin sampai ke pintu ni dalam jarak dalam 20 kaki lah, lebih kurang 20 ataupun 30 kaki lah. Saya pun benda ni aku dah buat sama kecil dulu. Saya pun dia kata, tengok dia semain telefon. Saya ambil telefon, saya letak ujung sekali. Dia kata Aziz, kalau nak boleh, tapi kena jalan dengan tangan. Saya pun pegang kaki dia. Dia jalan dengan tangan. Jalan sampai sana. Lepas tu ambil, okey boleh main telefon. Duduk sekejap, nak main balik. Kita pun ambil, letak balik, jalan pula dengan tangan. Alhamdulillah, akhir sekali lama-lama masa dia jadi tangan dia kuat, dia boleh pegang pen. Rupa-rupanya kita tengok zaman dulu kita duk main benda tu biasa je. Duk main, tapi dia membina. Zaman lah ni pasal budak tak main gitu. Jadi masa dia tak kuat duk main telefon je. Panjak-panjak gitu, panjak-panjak. Benda terapi tu apa saya kata rupanya. Dia kata dia nak suruh balance otak kanan dan otak kiri, nak suruh balance. Dia letak satu plaster tengah tu, letak tak plaster. Lepas tu dia suruh budak tu jalan ikut plaster. Kalau dia duduk sengit-sengit itu, dia memang tak balance lagi kan. Saya kata zaman dulu kita duduk meniti atas batang kelapa je, duduk main dengan kakak parit, duduk main titi. Tapi sebenarnya benda-benda itulah yang membina karakter kita. Hari ni benda tu tak ada, terpaksa terapis buat dalam bentuk dalam indoor. Benda tu ada je outdoor, tapi kita dah tak pergi, terpaksa terapis bawa dalam bentuk indoor. Buat dalam bentuk bubble lah, buat dalam bentuk tu. Padahal kalaulah kita hidup zaman dulu macam tu, Allahu Akbar, motor skill kita tu, cara kita memandang, cara kita pegang, cara kita makan, rasa, macam-macam. Nak develop motor tu sebenarnya dengan environment kita sekitar. Semoga Allah Ta'ala jagalah kita dan anak-anak kita, zuriat keturunan kita seluruhnya, insya-Allah. Rasanya ulang tu dah jadi ulang, habis masa kita dengar tu lah. InsyaAllah kita berhenti setakat tu lah. Dan kita akan sambung pada dosa yang ke-21 pada pertemuan kita yang akan datang, iaitulah 2 minggu ataupun 3 minggu daripada sekarang, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.